Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, bangsal pertanian dan nelayan kampung ampungan kini dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat setelah siap sepenuhnya baru-baru ini. Projek membina baharu bangsal bernilai RM100,000 itu telah diperuntukkan di bawah dana projek transformasi luar bandar RTP tahun 2021 dan mula dilaksanakan pada 24 November 2021. Dalam perkara itu, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin telah hadir bagi menyempurnakan perasmian bangsal itu serta meluangkan masa bersama masyarakat yang berkunjung ke Pesta Pengkalan Ampungan di Kampung Ampungan Serian pada Sabtu. Dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu turut menyampaikan cek geran projek kecil luar bandar MRP dan cek peruntukan khas daripada Perdana Menteri Malaysia dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM185,000 kepada 14 penerima yang terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta pertubuhan lain di kawasan zon ampungan yang melibatkan 6 buah kampung. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak akan melakukan perbincangan dan meneliti isu golongan belia tidak melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di negeri ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dr. Anwar Rapai, masalah ini perlu diatasi bagi mengurangkan jumlah golongan belia yang ketinggalan dalam melanjutkan pelajaran atau latihan selepas tingkatan 5. Beliau menambah ia akan memberi kesan kepada usaha kerajaan Sarawak ke arah mencapai sasaran menjadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Kita mesti ada sebabnya mengapa para belia kita masih lagi ada yang saya anggap tercicir selepas tingkatan 5. They do not know what to do after Form 5. Is it because they do not know ataupun we do not have some form of program, outreach program to reach them? So we have to sit down and do it. This is a very important issue supaya kita dapat memastikan no youth should be left behind at all dalam isu untuk menyambung pendidikan maupun bentuk latihan untuk memastikan mereka ada buat sesuatu. Beliau berkata demikian dalam majlis penangguhan dan penyampaian sijil program Star at U dan Bootcamp Offshore Catering Crew di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri pada Jumaat. Tambah beliau, isu berkenaan tidak sepatutnya timbul di negeri ini kerana pelbagai kemudahan prasarana telah disediakan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak untuk membolehkan golongan belia melanjutkan pelajaran sama ada dalam bidang akademik maupun pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET. Di Siburan pula, penduduk kampung Sentah menarik nafas lega setelah perjalanan harian mereka kini dipermudahkan dengan selesainya projek naik taraf jalan utama menuju ke kampung tersebut baru-baru ini. Difahamkan pelaksanaan projek rakyat dengan peruntukan RM5 juta itu pada mulanya dijadualkan pada awal tahun 2020 namun terpaksa ditangguh ke hujung tahun 2021 disebabkan penularan wabak COVID-19. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Merangkap Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil memberi ucapan penghargaan kepada agensi pelaksana dan pihak kontraktor yang bertungkus lumus menyiapkan projek itu. Beliau berkata demikian ketika merasmikan projek tersebut pada Sabtu. Sementara itu, Ketua Kampung Sentah Rangit turut menzahirkan kesyukuran kepada Kerajaan Sarawak kerana telah melaksanakan pelbagai projek pembangunan di kampung tersebut. Laporan selanjutnya, golongan belia di negeri ini perlu lebih proaktif dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dr. Dipin Lamat berkata, penglibatan mereka dalam aktiviti berkenaan mampu menyemai nilai kepimpinan dan jati diri masing-masing. Dan harapan kita ialah para belia akan lebih proaktif, para belia akan lebih melibatkan diri dengan program-program kemasyarakatan dan juga program-program bersama NGO dari segi pembangunan terutamanya sahsiah diri
dari segi kualitas untuk melahirkan seorang pemimpin. Dan juga sama ada mereka menyertai pertubuhan NGO ataupun mungkin sebagainya akan membentuk mereka menjadi seorang yang berjaya di dalam karier masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Hari Belia Negara 2022 di Stadium Perpaduan Kuching pada Sabtu. Dr. Ripin menambah pihak kementeriannya menyedari golongan belia juga turut terkesan akibat wabak COVID-19 dan untuk itu mereka boleh melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Ujar beliau lagi, kerajaan mahu golongan belia bukan hanya menjadi pencari pekerjaan, bahkan juga menjadi kumpulan yang mencipta pekerjaan. Menyentuh berkenaan Hari Belia Negara yang bertemakan, ini masa kita, Adun Lambir itu berkata, penganjuran program tersebut adalah untuk menghargai sumbangan para belia yang merupakan tunjang dalam pembangunan negara. Seterusnya, lebih kurang 100 orang telah menyertai program Fun Ride sepanjang 13 km sempena Karnival Sukan Saberkas Kasus Samariang di Kampung Lintang Petrajaya pada Sabtu. Program kayuhan ini merupakan salah satu daripada pengisian dalam program franchise Kasus Anjuran Saberkas Negeri Sarawak yang diadakan dengan cara sinergi antara unit-unit dalam seluruh cawangan Saberkas Samariang bagi mengukuhkan lagi perpaduan dan integrasi sosial. Setiausaha Agung Saberkas Negeri Sarawak Syafi'i Ahmad telah melakukan sesi pelepasan bagi acara kayuhan basikal tersebut. Kayuhan bermula dari Dewan Kampung Lintang menuju ke gelanggang takraw Kampung Samerah Padi bagi simbolik perasmian cabaran sepak takraw Kasus yang juga merupakan salah satu program yang diadakan di dalam karnival kali ini. Di lokasi tersebut juga telah diadakan satu program tanggungjawab sosial korporat CSR Saberkas Prihatin dengan memberikan sumbangan berupa wang tunai kepada mangsa kebakaran. Karnival Sukan Saberkas Samariang Kasus 2022 diadakan bermula 23 September sehingga 2 Oktober 2022 dengan pelbagai aktiviti seperti cabaran badminton, cabaran futsal lelaki, cabaran bola jaring wanita, cabaran sepak takraw, cabaran ketelis Samariang, cabaran barber Samariang dan Fun Ride Challenge. Berita selanjutnya, gerai kopi Hainan yang pertama di Jalan Astana mula bergiat sejak tahun 2020. Gerai kopi Hainan Astana bertemakan Premium Taste Street Price itu mula beroperasi pada 15 September 2020 dan telah menjadi tarikan orang ramai dengan buatan air kopi rasa asli. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah menemu bual pengurus gerai kopi Hainan Astana serta beberapa orang pelanggan yang berkunjung ke gerai tersebut untuk mendapat maklumat lanjut berkenaan keunikan produk tersebut. Hai, nama kami Syukri. Kami store manager bahagian Kopi Hainan Jalan Astana tu. Kami dah beroperasi selama setahun dah. Genap bulan 9 tok di masa bulan 9. So basically dulu first time kami ada menu sikit je, memang ada regular biasa. And then start bulan puasa lepas kami release our premium signature which is our new menu. Pasal bulan 8 tu memang release baru which is chocolate truffle tu yang baru dirilis oleh HQ. So basically kami kopi tu memang akan proses di rumah, and pada malam hari memang akan menapis semua, memang akan bak di kedai. So memang akan beroperasi di kedai pada pagi hari. Untuk malam, di sebelah malam memang akan bolah kerja tu di rumah. Sebagai pelanggan kami suka beli air tu sebabnya nyaman, pasal rasa kopinya pun pure je berasa. Lepas ya harganya pun murah juga. Suka minum kopi Hainan ni disebabkan oleh air coklat dia sedap, kau, dan rasa betul-betul beza lah daripada company-company lain, kedai-kedai lain. Satu lagi rasanya dia, harga dia berpatutan lah dengan apa yang dia bagi syarikat kita. Sedap. Beralih ke berita sukan, dengan hari terakhir Sukan Malaysia Sukma ke-20 MSN 2022 menyaksikan kontingen Sarawak menambah 4 lagi pingat emas, menjadikan jumlah pungutan pingat emas Sarawak sebanyak 32 pingat emas dan menduduki tangga keempat selepas berjaya meminta Selangor, Sabah dan Pulau Pinang.
Sukan tumpuan pastinya terarah kepada sukan tinju yang berlangsung di Kompleks Futsal Malaysia Prison 18 Putrajaya dengan 3 peninju Sarawak melayakkan diri ke final. Bagaimanapun, acara itu menyaksikan hanya 2 pingat emas berjaya dimenangi menerusi Jackson Chambai dan Deloniel Magdalen Bong, manakala Muhammad Rafiq Murshidi meraih perak selepas tewas dalam perlawanan akhir. Semasa ditemui, Jackson Chambai menzahirkan rasa gembira kerana dapat menyumbang pingat emas pertama dari skuad tinju kepada kontingen Sarawak. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada coach, kepada family saya, kepada kawan saya dan Persatuan Tinju Sarawak lah kerana support saya dalam tamasya Sukma ni. Saya sangat berasa gembira lah kerana membuat gold medal pertama untuk sukan tinju di negeri Sukma ni. Beliau turut menyimpan hasrat untuk mewakili negara sekiranya diberikan peluang susulan daripada kejayaan memenang pingat emas dalam acara Men's Fly 51 kg. Sementara itu, Deloniel Magdalen Bong atau lebih dikenali sebagai Kilat Boy akan menjadikan sukan tinju ini sebagai karier profesional pada masa akan datang dan tidak menolak kemungkinan akan mewakili negara pada Sukan SEA 2023 jika dipanggil. Selepas semua tu, mungkin saya akan teruskan karier saya di sukan tinju di peringkat amateur dan juga profesional lah. Mungkin saya akan masuk ke national team insyaAllah untuk SEA Games 2023. Tambahnya lagi, pingat emas ini turut ditujukan kepada semua rakyat Sarawak yang selama ini menanti pingat emas dalam sukan tinju dan pada masa yang sama menyokong beliau dalam memperkembangkan karier tinju ini. Bagi Muhammad Rafiq Murshidi pula, beliau tidak menyangka akan dapat masuk ke final dan mendapat pingat perak biarpun ini merupakan kali pertama penyertaannya di Sukma. Biarpun sedikit kecewa kerana gagal membantu mendapatkan pingat emas, tetapi beliau tetap bangga di atas pencapaian ini untuk Sarawak. Rasa bangga sebab saya first time dia cuma walaupun saya baru 3 kali ikut game, saya tidak sangka pada satu final saya kalah pun saya ada berlagi untuk gimana 2024. Turut menjadi tumpuan ialah sukan pencak silat yang berlangsung di gelanggang Dewan Tunku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM pada Sabtu. Dalam penentuan pingat emas atau perak, 2 pesilat Sarawak Muhammad Abdul Latif Mak Zakir dan Ravina Jeno merakamkan kegembiraan apabila menyumbang 2 emas selepas berjaya menumbangkan lawan masing-masing. Muhammad Abdul Latif berjaya menundukkan lawannya Muhammad Yusuf Razali dari Perak dalam kelas Putra H 80-85 kg, manakala Ravena pula berjaya menewaskan lawannya dari Pahang Nurul Aina Zailuddin bagi kategori Putri kelas E 65-70 kg. Manakala selepas tewas di peringkat separuh akhir, gandingan beregu campuran badminton Sarawak Owen Ting Shihwi dan Wong Ling Ching berjaya meraih pingat gangsa sekaligus mencipta sejarah Sukma selepas lebih 30 tahun tidak memenangi acara itu dalam penentuan tempat ketiga dan keempat. Mereka berjaya menewaskan beregu campuran dari Melaka Tan Kok Sian dan Yep Ling sehingga ke set penentuan di Stadium Badminton Axiata Kuala Lumpur pada Sabtu. Hari terakhir Sukma ke-20 MSN 2022 juga menyaksikan atlet bowling Padang Muhammad Azhar Samara, Muhammad Ramadan Muhammad Jeffy, Muhammad Iskandar Zulkarnain Sukardi dan Abdul Rahman Aminuddin turut mencatat nama sebagai pemenang pingat gangsa. Turut mendapat pingat gangsa ialah pasangan Jamiah Hasbi dan Fatin Muhammad Nizamri. Terdahulu, kontingen tinju Sukma ke-20 Sarawak menghadiahkan pingat perak selepas petinjunya Muhammad Helmi Cheng Muhammad Firdaus tewas dalam pertarungan final welter lelaki 67 kg di Kompleks Futsal Prison 18 Putrajaya pada Jumaat. Helmi tunduk 0-5 kepada petinju Terengganu yang juga atlet kebangsaan Halim Izani Sulaiman.
Ketika ditemu ramah, Muhammad Helmi tetap berpuas hati dengan pencapaiannya memenangi Perak, namun berikrar akan meningkatkan mutu permainannya untuk kejohanan-kejohanan lain akan datang. Sudah puas, tapi still kami nak kena improve. Still long journey, this is itu adalah perjalanan kami. So, insyaAllah tengok usaha lagi. Kami nak elak join national team, dia aja. Adalah hati kami. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta salam UKAS.